Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Mian Muhammad Shahbaz Sharif berikutan dengan pelantikannya sebagai Perdana Menteri Republik Islam Pakistan yang ke-23. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri mengenai pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan bertarikh 30 Mac 2022. Jabatan Perdana Menteri ingin memaklumkan mengenai pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan selama 15 hari lagi dari 16 hingga 30 April 2022, kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan, dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera, dan vaccinated transport operators yang berdaftar di luar negara dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Dan keluar dan masuk negeri secara ulang-alik melalui pos-pos kawalan darat maupun laut bagi tujuan pekerjaan. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan adalah tertakluk kepada penelitian jawatan kuasa pandu COVID-19 dari semasa ke semasa. Bagi sebarang maklumat lanjut dan terperinci, bolehlah melayari laman sesawang Jabatan Perdana Menteri di www.pmo.gov.bn/travelportal atau hubungi travel hotline di talian 120 semasa waktu bekerja atau email kepada travelapplication@jpm.gov.bn. $757 dos vaksin telah diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun pada 12 April 2022 yang membawa kepada jumlah keseluruhan pemberian dos pertama vaksin kepada 7,568 dos iaitu 17.6% dalam kumpulan umur tersebut. Sementara itu, liputan bagi penduduk negara ini yang telah menerima 3 dos vaksin adalah pada kadar 62.4%. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, memaklumkan perkara itu semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 yang berlangsung petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Sebanyak 217 kes baru telah dilaporkan, iaitu 207 kes adalah hasil ujian ART dan 10 kes adalah hasil dari 434 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 139,278 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Terdapat satu kes dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Manakala tidak ada kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi.
Sebanyak 350 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 136,663 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 2,399 kes, iaitu 48 kes sedang berada di hospital, manakala 2,351 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Majlis Tadarus Al-Quran terus diadakan oleh pelbagai pihak di negara ini bagi meraih pahala berlipat ganda di bulan Ramadan. Pagi tadi, Kementerian Kesihatan meneruskan Majlis Tadarus Kementerian berkenaan yang diselajurkan dengan penyampaian derma kepada anak yatim. Majlis kali ini diadakan di Surau Dafwatul Aishi, Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam, daerah Temburong. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Pada majlis ini, 8 anak yatim daripada warga kaki tangan Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam dan Pejabat Kesihatan Temburong menerima sumbangan derma. Majlis ini merupakan salah satu aktiviti keagamaan tahunan yang diadakan secara bergilir di keempat-empat daerah dalam sama-sama menyemarakkan lagi bulan Ramadan. Rombongan Kementerian Hal Ehwal Ugama petang tadi juga meneruskan majlis yang sama di Masjid Kampung Kriam, daerah Tutong. Rombongan diketuai oleh Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama. Juga diadakan penyampaian agihan zakat wang tunai kepada 50 orang asnaf fakir dan miskin. ...3,999 anak yatim yang berdaftar di bawah Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim menerima sumbangan derma daripada Tabung Anak-Anak Yatim, Tabung Dana Anak Yatim Daerah Brunei Muara dan Bank Islam Brunei Darussalam BIBD pada tahun ini. Majlis penyerahan derma anak-anak yatim peringkat kebangsaan yang dikendalikan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat Japim dengan kerjasama Jabatan Daerah Brunei dan Muara, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan BIBD bermula hari ini. Di daerah Brunei dan Muara, majlis diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Penyerahan derma disempurnakan oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Sementara di Dewan Bridex Jurudong, derma disampaikan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Estet, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Di Masjid Hassanal Bolkiah, Rancangan Perumahan Negara RPN Mentiri, derma diserahkan oleh Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Pengurusan Strategi dan Dasar, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis yang sama akan diteruskan esok. ...37 pelajar yang terdiri daripada anak-anak yatim dan pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan petang tadi menerima sumbangan daripada Pusat Serantau Simeo Voktek. Majlis berlangsung di pusat berkenaan di Gadong. Penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Alias bin Haji Abu Bakar, Pengarah Pusat Serantau Simeo Voktek. Para penerima terdiri daripada pelajar-pelajar Sekolah Menengah Program Riayah wa Marhabah, Kementerian Pendidikan. Sumbangan dihasrat dapat meringankan perbelanjaan di bulan Ramadan dan menjelangnya bulan Syawal. Majlis merupakan salah satu program yang diungkayahkan oleh Pusat Serantau Simeo Voktek melalui ahli jawatankuasa Musalla Ar-Rauda Simeo Voktek bagi mengambil fadilat dan keberkahan bulan Ramadan Mubarak.
34 jambatan besi yang ada pada masa ini perlu dinaik taraf kepada jambatan konkrit bagi memastikan keselamatan dan keselesaan pengguna. Pelaksanaan projek menaik taraf tersebut dijangka dapat melancarkan perjalanan kepada para pengguna terutama di kawasan rendah dan mudah banjir termasuk kawasan kampung. Laporannya bersama Halinda Haji Rajini. Sebanyak 34 buah jambatan besi yang terdapat di seluruh negara adalah dalam perancangan Kementerian Pembangunan untuk menaik taraf ke jabatan konkrit. Pada masa ini sahaja, Otoriti Jambatan Brunei, Brunei Bridge Authority di Jabatan Kerja Raya telah menaik taraf sebanyak 8 buah jambatan besi ke jabatan konkrit yang dilaksanakan di bawah Rancangan Kemajuan Negara ke-11. Projek-projek tersebut dilaksanakan di 2 buah jambatan di daerah Brunei dan Muara, 2 buah jambatan di daerah Blyth dan 4 buah jambatan lagi dilaksanakan di daerah Tutong. Awang Muhammad Safwan bin Abba, jurutera di Jabatan Kerja Raya berkata, pelaksanaan projek tersebut membuktikan komitmen kerajaan dalam menyediakan pembangunan infrastruktur ke arah meningkatkan sistem perhubungan jalan raya yang selamat dan selesa. Pada masa ini, 3 buah jambatan di Jalan Beribi, Jalan Buang Tengkuruk dan Jalan Pendapat Ukong telah siap dilaksanakan dan selebihnya adalah masih giat dilaksanakan. Dengan adanya menaik taraf jambatan, ia adalah memudahkan laluan kenderaan berat termasuk kenderaan kecemasan dan juga meningkatkan keselamatan pengguna jambatan dan kemudahan bagi penduduk kampung. Berita baik bagi peminat barangan diperbuat daripada kulit. Kini Auda tidak perlu pergi jauh kerana produk kulit buatan tangan tempatan juga mempunyai kualiti sebanding dengan produk luar negara. Untuk mengetahuinya, Azizi Ahmad ada laporannya. Produk daripada kulit yang dihasilkan oleh Awang Muhammad Hirzi bin Haji Abdul Hamid begitu unik kerana ia 100% buatan tangan. Menurutnya, minat dalam pembuatan produk daripada kulit bermula sejak beliau di bangku sekolah lagi. Selepas menamatkan pengajian di universiti, beliau meneruskan minatnya dengan terus mempelajari teknik-teknik pembuatan daripada pelbagai platform bagi menghasilkan produk kulit buatan tangan yang unik. At first, I just wanted to do something different, something to offer differently, to the local market. And personally, I've always liked to design. I make it a point to use the highest quality materials. And when somebody thinks of leather, you can automatically think of Italy. So Italy is where I got my materials from. Menyedari akan cabaran menghasilkan produk berkualiti bukannya mudah. Pengusaha muda ini tetap berusaha mencipta produk-produk yang mampu menepati citarasa pelanggan. And it's important now, to start something of your own because, currently you need local products, just to show Bruneian talents. And that we can do it, as Bruneians. Sikap yakin pada diri sendiri dan sentiasa berfikiran positif yang dimiliki oleh pemuda tempatan ini dijangka mampu membawa produk kulit buatan tangannya menembusi pasaran luar negara. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Laporan Azizi Ahmad untuk Berita RTV. Ceramah bertajuk Bulan Ramadan, Bulan Al-Quran merupakan pengisian hari pertama program Ihya Syabab Al-Watan yang dianjurkan oleh Majlis Persatuan Pelajar Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan, Kupu SB. Ceramah disampaikan oleh Awang Hilman bin Haji Salim, Pengarah Pusat Kajian Fiqh Al-Usra, Kupu SB, antara lain menyentuh mengenai ganjaran membaca Al-Quran yang digandakan kerana ia merupakan ibadat teragung di bulan yang suci ini. Penceramah juga menggariskan antara ibadat-ibadat yang terkait dengan Al-Quran dalam bulan Ramadan adalah tilawah, khatam dan menambah hafalan.
Program berlangsung di Surau Kupu SB. Aspek bahasa dengan tajuk Gerakan Terjemahan Abbasiyah dan kebolehsesuaiannya terhadap iklim terjemahan di negara Brunei Darussalam, satu catatan reflektif dikupas pada siri pembentangan ke-7, siri Kongres Antarabangsa Bahasa, Sastra dan Budaya Melayu sempena Bulan Bahasa. Siri pembentangan kali ini menampilkan pemakalah dari Universiti Brunei Darussalam, Dr. Dayang Siti Badriah binti Haji Muhammad Yusof. Pembentangan juga mengupas dengan lebih lanjut mengenai kegiatan penterjemahan di negara Brunei Darussalam, khususnya dalam aspek terjemahan Abbasiyah. Dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Brunei melalui bahagian pembinaan dan pengembangan bahasa. Majlis secara maya itu dihadiri oleh 167 peserta. Atau daya intelek, mempertahankan, menjaga dan memantau. Separuh jalan Batang Duri, Kampung Bang Bulan di daerah Temburong akan ditutup sementara secara berperingkat selama 2 minggu bermula esok 14 hingga 28 April 2022. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan dalam siaran akhbarnya memaklumkan penutupan sementara separuh jalan berkenaan adalah bagi membolehkan kerja-kerja pembaikan jalan berkenaan dapat dilaksanakan. Sehubungan itu, para pengguna jalan raya dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati semasa melalui kawasan tersebut di samping mematuhi tanda-tanda lalu lintas dan mematuhi had laju yang dibenarkan.